Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook dan juga rakan-rakan yang aktif menonton di channel YouTube. Saya ucapkan Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, selamat datang. Assalamualaikum pada semua. Hari ini hari Ahad, hujung minggu, masih lagi kita dalam minggu yang pertama bulan Januari. Jadi hari ini merupakan hari Ahad yang pertama dalam tahun ini. Jadi seperti orang kata cuaca, seperti yang ramalkan, memang hujan daripada malam tadi. Malam tadi memang hujan sepanjang malam. Tak silap saya, jadi pagi ni pun masih lagi sejuk, dan ada renyah-renyah sikit hujan dah nampaknya berhenti. Tetapi sekali lagi hari ni tak ada matahari lagi pagi-pagi ni. Jadi sekali lagi saya orang kata ucapkan selamat datang, Assalamualaikum kepada rakan-rakan, tuan dan puan semua. Jadi insya-Allah hari ini hari Ahad kita teruskan lagi sehari seterusnya, kerana di kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di beberapa negeri lain termasuk Kedah, Johor, hari Ahad ni, hari ini adalah hari pertama mereka bekerja. Bukanlah hari pertama, maksudnya hari Ahad ni hari bekerja, hari bekerja, dan merupakan hari pertama untuk minggu ini, Jadi kali ini pagi ini sebenarnya saya bawa lagi satu topik, tapi kali ini mengenai pengurusan kewangan, pengurusan kewangan. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, video yang saya siarkan sebenarnya ada beberapa siri. Jadi antara salah satunya adalah siri pengurusan bisnes, pengurusan secara umum, dan kedua siri pengurusan kewangan, dan juga yang ketiga adalah siri Can We Talk, the ex-CEO series. Jadi ada tiga sebenarnya perbincangan yang saya bawa dalam siri video yang berbeza. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih. Sekiranya tuan dan puan berkesempatan untuk masuk, terima kasih saya ucapkan. Dan sekiranya orang kata tuan dan puan menonton secara rebroadcast pun tak ada masalah, kerana video ini saya akan kekalkan di page. Jadi insyaAllah dari masa ke semasa sekiranya ada apa-apa, tuan dan puan boleh komen ataupun share, kerana saya akan respon di situ. Jadi kepada tuan dan puan yang ada isu-isu ataupun ada perkara khusus yang mahu dibincangkan, saya jemput tuan dan puan terus ke www.noraminaumar.com. Tuan dan puan boleh tinggalkan maklumat di sana. InsyaAllah akan ada 30 minit sesi panggilan telefon, dan ada beberapa orang hari ini yang saya akan hubungi. Jadi tuan dan puan tunggulah, nanti insyaAllah akan dapat mesej untuk saya hubungi semula melalui panggilan telefon untuk esok hari Isnin. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi orang cakap, kita sama-sama lah bersyukur kerana hari ini kita dapat dikurniakan lagi satu hari untuk kita teruskan, sama ada kita melakukan perkara-perkara yang kita rancang ataupun kita meneruskan apa-apa perancangan semalam yang kita belum habis buat. Jadi pagi ini topik tentang pengurusan kewangan ni, tentang mengurus bagaimana kita merancang. Kita perlu sebenarnya nak merancang bila dan bagaimana wang masuk untuk bisnes kita. Jadi tuan dan puan, rata-rata ramai daripada kita tak ada masalah untuk keluarkan produk, kita tak ada masalah untuk provide servis, tetapi keadaan-keadaan tertentu menyebabkan kita tidak mempunyai cukup wang, ataupun orang kata tak cukup income ataupun tak cukup revenue untuk bisnes kita itu. Jadi salah satu perkara yang kita perlu lihat, sudah tentulah sales and marketing. Betul, kita kata apakah aktiviti marketing yang kita jalankan sudah cukup untuk kita buat closing sale tu tadi. Itu satu perkara. Seterusnya tuan dan puan, apabila kita kata kita buat marketing, kita buat sale, satu lagi elemen dalam pengurusan itu adalah bagaimana kita menyusun ataupun merancang duit masuk tu tadi. Jadi kalau katalah tuan dan puan bisnes retail, runcit, bisnes retail maksudnya jual barang ataupun jual produk. Jadi tuan dan puan tahu, bila jual akan ada orang beli. Jadi bila orang beli itu akan ada transaksi wang masuk. Tetapi bila kita sebut bila dan bagaimana tu, maksudnya kita dah ada satu customer journey ataupun orang kata perjalanan yang kita dah rancang untuk pelanggan kita tu macam mana apabila dia engage dengan kita. Apabila dia engage dengan kita. Contohlah tuan dan puan, contoh kata kita menjual pakaian secara online. Jadi kita dah tahu pelanggan mula-mula akan apa? Adakah dia akan masuk ke kedai, dia akan klik, dia akan tanya, ataupun dia terus buat order, kemudian dia bayar. Jadi itu semua perjalanan tu maksudnya kita dah set bila dan macam mana duit ataupun jualan kita tu masuk. Jadi contoh kalau kita kata kita dah rancang untuk aktiviti marketing pada
setiap bulan itu contoh jualan sebelum hari gaji. Katalah kita dah rancang macam itu. Kalau kita dah rancang macam itu, maksudnya jualan sempena hari gaji kita dah tahu dah. Hari gaji kita sasarkan 20 hari bulan orang dapat gaji. Jadi kita kata kita buat dah start promosi itu mungkin minggu pertama, minggu kedua. Maksudnya antara 1 ke 10 hari bulan tu kita dah buat promosi. Daripada 11 hari bulan sampai 19 hari bulan tu sebenarnya prospek kita tu dah tengok-tengok dah intai, dah set. Okey, kita nak beli yang ni, I nak beli yang ni, I nak beli yang tu dia dah set. Jadi 20 hari bulan kita dah tahu. 20 hari bulan macam mana kita nak buat apa yang kita rancang supaya pelanggan kita jadi prospek kita tu yang dah aim nak beli barang kita terus buat purchase pada hari tu dan payment masuk. Jadi kita boleh sasarkan bila duit tu masuk, maksudnya antara 20 ke 25 hari bulan kita sasarkan ada sale yang meningkat waktu tu kerana orang dah start mula beli. Jadi macam mana duit tu masuk? Macam mana? Maksudnya adakah dia melalui platform e-commerce? Adakah dia melalui apa orang kata platform jual beli yang sudah kita setkan, tetapkan, atau adakah belian itu secara tunai, maksudnya dia kena datang dekat butik kita ke dekat kedai kita. Jadi semua orang kata perjalanan ni kita rancang. Itu kalau berbentuk retail lah produk. Tetapi katalah kalau bentuk servis, terutamanya tuan dan puan, kita ada satu proses di mana kita kata kita keluarkan dulu quotation, orang dah setuju kita keluarkan invoice. Bila kita keluarkan invoice, kita tahu daripada tarikh invoice keluar bila pembayaran tu ataupun duit tu akan masuk. Jadi ini semua kita sebenarnya ada satu perancangan, dan dalam tempoh itu sebenarnya ada kerja-kerja yang kita panggil sebagai follow up. Ada kerja-kerja yang kita panggil sebagai follow up perlu dibuat untuk memastikan sale tu memang dah close tetapi duit tu kena masuk. Jadi kita kena susunkan rancangan kita tu. Maksudnya kalau kita kata kita dah rancang apabila invoice keluar pada hari pertama, hari ketiga mesti ada bayaran contoh. Jadi kita ada hari kedua dan hari ketiga tu untuk follow up supaya hari ketiga duit masuk, dan hari keempat kita dah ada satu fund atau satu amount dalam akaun bank syarikat kita. Jadi perkara ni sebenarnya tuan dan puan kita lihat macam tak apa, dah buat marketing, dah ada sale, nanti benda tu berlaku secara semula jadi. Sebenarnya tidak. Dia termasuk ke dalam perancangan. Dia masuk dalam perancangan. Contohlah kepada tuan dan puan yang menjalankan bisnes berbentuk subscription. Macam sekarang pusat-pusat pendidikan yang orang kata mengalami situasi semasa ni. Jadi tuan dan puan mesti dah ada rancangan. Contoh kita kata kita panggil 9 hari bulan. Ini untuk pusat pendidikan, sekolah ke, pusat tuition ke, tazkar tadika ke Katalah contoh kita dah letakkan 9 hari bulan adalah hari pendaftaran contoh. Jadi 3-6 hari bulan ni 1, 2, 3 hari bulan ni sebenarnya ibu bapa dah dapat notification berapa banyak yurannya, maksudnya dia dah dapat invoice. Adakah mereka bersetuju? Jadi daripada tarikh itu akan ada satu aktiviti yang disebut follow up supaya ibu bapa ni membuat pembayaran selewat-lewatnya 9 hari bulan. Jadi kita dah rancang bila duit tu masuk, bagaimana. Jadi mungkin ibu bapa akan transfer online ataupun ibu bapa akan datang ke pusat-pusat pendidikan untuk buat bayaran. Jadi semua ini dah dirancang. Dia perlu dirancang supaya kita boleh jalankan aktiviti-aktiviti itu untuk memastikan bila dan bagaimana wang ataupun revenue untuk syarikat kita tu masuk. Jadi itu mungkin ada satu orang kata satu cara ataupun satu situasi ataupun satu senario yang kita boleh gunakan sebagai contoh. Jadi dalam keadaan-keadaan lain tuan dan puan, bila kita rancang bila dan bagaimana revenue untuk syarikat kita ni masuk, sebenarnya dia ada banyak proses-proses lain. Jadi proses-proses lain tu termasuklah kita rancang promosi. Adakah kita ada rancangan apa orang kata produk-produk tertentu ataupun package-package tertentu yang kita nak highlight kan untuk tujuan promosi pada tempoh-tempoh tertentu. Katalah contoh kita ada promo bulan Januari. Kita ada orang kata promo sempena cuti sempena Chinese New Year. Mungkin kita ada promo sempena orang kata cuti-cuti khusus yang ada dalam negeri-negeri tertentu. Ataupun kita kata kita ada promo untuk hari-hari istimewa, orang kata celebration. Jadi kadang-kadang ada Father's Day, Mother's Day. Kadang-kadang ada banyaklah Teachers Day. Jadi banyak hari-hari yang orang kata kita boleh rancang di mana dan bagaimana kita boleh dapatkan revenue ataupun pendapatan yang lebih pada tempoh-tempoh tertentu. Jadi tuan dan puan, kita melihat bahawa kita kata kita buat business plan. Sebenarnya business plan itu adalah satu rancangan yang lebih besar, tetapi kita ada rancangan yang kecil-kecil ni tadi. Contohnya rancangan untuk menetapkan customer journey. Mula-mula customer tu buat apa? Katalah contoh customer tu klik iklan.
Kemudian apa yang customer tu akan buat? Dia akan tinggalkan data contoh. Kemudian apa? Dia akan dapat email ataupun dia akan dapat panggilan telefon. Kemudian apa? Adakah dia akan beli produk A atau dia akan ambil servis B atau dia akan ambil produk A dan servis B. Jadi kita dah ada laluan dia tu. Kalau dia tak lalu kat sini, kat mana? Mungkin dia akan masuk dalam waiting list untuk next promo. Jadi ini semua sebenarnya kalau biasa orang bincangkan, dia juga termasuk dalam customer journey yang kita plan. Daripada prospek tadi tu, macam mana dia jadi customer kita tu, perjalanan dia tu. Macam kita bawa turis. Kalau kita jadi tourist guide kan, kita ada itinerary, kita ada schedule, dia pergi mana, kita bawa dia ke mana, cerita apa, semua ada. Jadi sama macam tu. Jadi tuan dan puan, bahagian ini kita biasa serahkan kepada team sales and marketing kan. Kita serahkan kepada team sales and marketing. Walau bagaimanapun macam kita lah, kita sebagai CEO syarikat, kita sebagai owner kadang-kadang kita perlu juga duduk ambil masa duduk dengan team sales and marketing, dengar apakah yang mereka susun, bila dan bagaimana mereka rancang duit ni nak masuk. Okey, saya ada seorang nak cerita, saya ada seorang klien lah, saya ada seorang klien. Beliau mensasarkan minimum tiap-tiap bulan sale tu 100,000. Jadi antara perkara yang dibincangkan adalah apakah bagaimana customer tu bila dia datang, macam mana kita nak pastikan jumlah tu, bagaimana kita nak bawa dia tu supaya kita pastikan dalam tiap-tiap bulan, maksudnya dari tempoh 1 hari bulan sampai 30 hari bulan, total semua customer yang datang tu tadi akan bawa sale sebanyak 100,000. Macam mana? Jadi ada perkara yang kita duduk bincang, kita tengok proses dia. Katalah contoh dia datang, jadi kita kata berapa persen pelanggan yang kita expect untuk datang walk in, berapa persen pelanggan yang kita kata kita kena follow up on services ataupun maintenance, dan kita kata berapa pula pelanggan yang jenis orang kata memang akan berulang-ulang. Kita dah tahu jadual dia. Katalah mungkin ada jadual bagi setengah pelanggan memang akan datang 3 bulan sekali ataupun sebulan sekali. Jadi bagaimana semua ni disusun? Atau adakah kita kata perlu ada certain promosi tertentu untuk pastikan pelanggan baru masuk dan pelanggan sedia ada datang sekali lagi. Terutamanya apabila kita kata bisnes tu jenis yang melibatkan segmen pelanggan tertentu macam keluarga, profesional, eksekutif. Jadi perkara itu pun sebenarnya kita masukkan dalam perbincangan sebahagian daripada rancangan bisnes. Dan bila kita kata rancangan bisnes tu, maksudnya dia ada orang kata disusunkan kerja-kerjanya tu dalam bentuk bulanan. Maka jadilah alhamdulillah kita kita dapat feedback bahawa banyak dalam tempoh beberapa bulan tu sales dapat dikekalkan, maksudnya konsisten. Jadi selepas 3 bulan konsisten, kita akan tanya pula what's the next challenge. Adakah jumlah ataupun orang kata cara duit tu masuk dan macam mana dia masuk, bila dia masuk itu mencukupi ataupun perlu ada penambahbaikan. Katalah contoh kita kata kita dapat confirmation puan, kita kata kita memang sasarkan sales 100,000 sebulan dan kita tengok pada 20 hari bulan biasanya kita dah dapat target tu. Adakah kita nak go for the next challenge? Next challenge ni sama ada kita naikkan sale tu tadi, maksudnya kita perbaiki lagi sistem yang kita dah susun untuk bila dan bagaimana duit tu masuk, dan kita tambah lagi beberapa perkara sama ada naikkan sale ataupun kita naikkan profitability tadi tu. Kita tingkatkan kadar keuntungan daripada perniagaan tu tadi, daripada transaksi tu tadi. Jadi itu antara dua perkara yang mungkin tuan dan puan boleh semak semula bersama tim. Dia kena duduk dengan tim tuan dan puan, kena duduk dengan tim sales and marketing, kena duduk dengan tim operation untuk pastikan proses-proses ni dapat disusun dengan baik dan memastikan kita punya rancangan kita tadi tu bila duit masuk, macam mana duit tu masuk dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan lancar. Okey, jadi tuan dan puan, sebenarnya hari ini kita dah saya bawakan satu topik orang kata yang berbentuk pengurusan kewangan hari ini. Dia berkaitan tentang pengurusan macam mana kita keperluan dan perlu pentingnya kita rancang bila dan bagaimana duit masuk untuk bisnes kita. Kalau katalah kita kata kita memang buka kedai berbentuk retail, memang kita kata orang akan datang beli. Tetapi kita kena tengok jugalah apa keadaannya. Kalau kita kata tak payah buat apa-apa puan, memang orang akan datang beli, saya tak payah buat apa-apa, yang saya kena buat adalah buka kedai. Okey, kita akan lihat semula adakah betul-betul sale tu mencukupi dan kadar keuntungan itu sebenarnya memang cukup ataupun memang yang sepatutnya syarikat perolehi.
yang itu kena lihat semula. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, kita ramai di kalangan kita rasa macam we tend to take for granted because we think everything is okay. You know, we find that everything is fine. You know, kita rasa semua dah okey, semua tak ada masalah puan. Tiap bulan memang ada duit, tiap bulan memang closing RM100,000 sale tiap bulan. You know? Betul. Tetapi ada perkara-perkara yang perlu kita lihat secara terperinci apabila kita bercakap tentang sustainability dan juga kita bercakap tentang moving forward. Moving forward. Jadi perkara itu tuan dan puan, katalah tuan dan puan kata, puan saya dah settle dah, saya dah tahu dah bila duit-duit ni akan masuk dan bagaimana proses yang disusun tu supaya sale ataupun revenue untuk syarikat kita mencukupi. Okey. Yang kedua yang seterusnya, semak semula kadar keuntungan yang wajar, yang sepatutnya, yang mesti syarikat dapat. Jadi kena lihat semula the gross profit, net profit, the profitability of our business. We must review. Memang bisnes kita profitable, tetapi apakah kadar keuntungan itu yang ada itu cukup untuk menjana dan membawa syarikat kita itu sebagai sebuah syarikat yang boleh bertahan lama dan juga sebuah syarikat yang boleh move forward, yang boleh dibawa lebih jauh ke hadapan. Jadi ini semua bergantung kepada rancangan tuan dan puan, your big plan. Your blueprint tu lah bisnes tu macam mana. Kalau pun tuan dan puan kata saya tak ada rancangan untuk berkembang besar, saya tak ada nak buat banyak-banyak puan, saya nak buat satu saja. Boleh, tak ada masalah, tetapi kita lihat saja walaupun satu ini berapa lama. Adakah dia akan jadi 30 tahun, adakah dia akan jadi 20 tahun, adakah dia akan jadi 10 tahun. Itu semua adalah sebahagian daripada rancangan besar yang mana apabila kita kecilkan kepada proses-proses yang lebih praktikal itu tadi, dia akan menjurus kepada bagaimana kita rancang, bila dan bagaimana revenue, wang pendapatan untuk bisnes kita itu kita susun. Dan setiap penyusunan ini akan melibatkan sumber-sumber, termasuklah sumber keuangan, sumber manusia dan sumber-sumber aset-aset lain yang ada dalam bisnes tuan dan puan. Dia boleh jadi mesin, dia boleh jadi orang, dia boleh jadi wang, dia boleh jadi sumber-sumber talent ataupun kepakaran yang tuan dan puan ada. Jadi semua ini merupakan sebahagian daripada rancangan besar yang tuan dan puan sasarkan untuk tahun 2021 terutamanya. Jadi ada beberapa klien dan mentee yang bercakap tentang rancangan setahun. Dia kata, puan susah nak buat rancangan setahun. Bagi saya tuan dan puan, apabila kita kata kita nak rancang ni, kita letak the positive mindset. Bila kita nak execute, kita nak jalankan, kita letak sikit negative mindset tu tadi. Jadi kita positive mindset tu maksudnya kita punya assumption next 12 months is a great year ahead. Kita punya mindset adalah 2021 is a great year ahead. The mindset is very positive that we see things are going to go well for the next 12 months. But when we execute the project, we execute all the operations of our business, we have the mindset of that. We put some negative mindset, when we do it. Jadi apa yang kita kata macam negative mindset tu? Jadi kita akan fikir, ni kalau COVID teruk macam mana? Kita akan fikir macam tu. Okey, kalau tutup macam mana? Okey, apa yang kita kena buat? Okey, kalau kita tak cukup cash flow macam mana? Okey, kalau kita cukup semua, cash flow cukup semua tapi profit turun macam mana? Jadi waktu itu kita kena negatif. Waktu kita buat run tu, review bisnes kita tu minggu-minggu, bulan-bulan tu, every 3 months tu kita negatif. Jadi dia akan balance out tuan dan puan, kerana kita punya grand plan tu, big plan tu, our assumption is the best ever, the best ever. Tapi bila kita jalankan, when we execute, when we run the show, when we manage the business, we always put that negative thoughts tu tadi. Kita kata berfikir negatif. Dalam bisnes perlu tuan dan puan, perlu. Katalah kita kata sekiranya GST dikenakan semula. What if GST is in place again? Jadi benda ni semua kita anggap sebab kita kena bersedia. We must be ready with the worst scenario. Jadi itu yang antara perkara yang kita lihat. Jadi kita kata apa akan berlaku kalau semua industri, semua jenis bisnes tak ada pengecualian dikenakan GST pula. Macam mana keadaannya kalau kita kata dalam keadaan semasa kos barang-barang kita meningkat sampai 10% contoh. Raw materials yang kita terpaksa beli itu meningkat sebanyak 10% contoh.
Jadi kita bersedia dalam nak operate tu ataupun menjalankan perniagaan kita itu, kita ada negative thoughts lah. Betul lah, kita kena ada fikiran negatif tu. Jadi kita sebut juga, kalau macam ada 100 staff ni, kalau keadaan macam ni, adakah kita boleh maintain 100? Apa rancangan kita 3 bulan, 6 bulan lagi ni? Okey, 3 bulan, January, February, March macam mana? Adakah kita perlu tengok sama ada profitability kita itu, business is profitable but the rate of profitability could be lower compared to previous years, yet our cost is higher compared to previous years. Jadi macam mana? Ini semua adalah perkara-perkara orang kata yalah negatif lah, kena fikir negatif lah kalau benda tu berlaku. Macam mana? Macam mana kalau setengah kawasan nanti kita isytiharkan sekali lagi RMCO, macam mana? Kalau kawasan kita, contoh kalau Selangor ni tak habis-habis dengan PKPB, PKPP ni semua, macam mana? Adakah patut kita ada rancangan untuk bisnes kita tu dijalankan di negeri lain? Jadi perkara-perkara itu merupakan antara perkara yang kita kata kita berfikir, bawa fikiran negatif, iaitu semasa kita menjalankan perniagaan kita, semasa kita run the show tadi tu semasa kita execute kita punya plan tadi. Tetapi kita punya grand plan 12 months is still 12 months. Sediakan rancangan tu. Yang kita review lah. Buat. Jadi setiap minggu buat, 2 minggu sekali review, 30 hari review, 60 hari review, 90 hari review. Kalau kita memang dah biasa ada budaya review, business review, tak ada masalah. Isunya ramai di kalangan kita tak buat. Kita hanya review 6 bulan, 12 bulan, waktu nak tutup account baru kita review. Itu yang menjadikan ramai di kalangan kita terkejut. Sampai terkejut sampai tak boleh nak buat 12 bulan punya plan. Macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita sentiasa kita kata kita sentiasa dalam keadaan bersedia, waspada, dalam keadaan orang kata berjaga-jaga. Itu adalah perkara biasa sebenarnya dalam bisnes. Sebab dalam bisnes ni ataupun dalam perniagaan apa-apa jenis yang kita jalankan, dia tak ada satu perkara yang kita boleh, walaupun kita buat forecast walaupun kita buat monthly forecast, quarterly forecast, yearly forecast, itu namanya forecast. There's always actual numbers comes out. Forecast lah, kita boleh forecast lah setahun 2 juta, 3 juta boleh je, no problem. 30 juta no problem, boleh forecast. Tetapi realitinya kita saja sebagai CEO yang buka syarikat, jadi pengarah, jadi pemegang saham, yang kita jadi pemilik, itu kita sebenarnya yang tahu. Regardless what we show to the public, actually internally what exactly happening in our business, we know best. Dan perkara itu sebenarnya adalah untuk kita, untuk kita tackle, untuk kita handle, untuk kita lalui, untuk kita head on with the issues, head on with the challenges. Jadi kita buat. Tak apalah tuan-tuan puan. Tak apa. Jadi it's not about showing off, but it's about building the confidence. Walaupun kita dalam keadaan suka, sebenarnya tuan dan puan, semua orang suka, semua orang tengah susah. Cuma dia susah banyak, susah sikit je. Dia cakap atau tidak sahaja. Jadi kita kata tengok orang tu lagi buka banyak cawangan lah puan. Oh, dia isytihar dividen lah puan. Betul lah tu. Betul lah tu. Tetapi setiap perkara tu di belakangnya ada kesukaran-kesukaran yang kita tak tahu. Dan mungkin ada perkara-perkara yang berlaku yang kita tak pernah terfikir pun, ataupun kita tak pernah terfikir benda tu boleh berlaku kat kita, tapi berlaku kat orang lain. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita ambil keadaan orang kata bertenang, kita ambil keadaan orang kata menerima keadaan sebaiknya, dan pada masa yang sama kita berusaha. Jadi antara perkara yang kita review, yang kita perlu lihat semula adalah bagaimana kita rancang, bila dan bagaimana revenue syarikat tu boleh masuk. Pendapatan untuk perniagaan kita itu masuk, kita susunlah sama ada dia mingguan ataupun bulanan. Jadi ada perkara-perkara yang kita perlu observe, kita perlu measure. Kita buat measurement, maksudnya kita monitor apa pergerakan. Kalau tuan dan puan buat marketing online contoh, kena buat measurement. Okey, kalau marketing activity macam ni apa hasilnya. Kalau tuan dan puan dah outsource, kalau tuan dan puan dah lantik digital marketer ataupun syarikat kat luar, mereka biasanya akan ada all these reports. They will prepare all these reports for you, so you can also monitor and measure the activities that have been done. Jadi semua tu, adakah dia berbaloi, adakah dia tu ROI-nya sesuai dengan apa yang tuan dan puan dah orang kata invest tu tadi, dan apakah dia sebenarnya seperti yang tuan rancangkan. Is all the sales and marketing activities support to your business plan.
to the numbers that you are expecting to get. Kena tengoklah. Yang itu yang tiap-tiap bulan kita ada forecast punya numbers, dan kemudian kita ada actual punya numbers, dan kita ada kita punya measurement. Berapa dia lari. Variance dia berapa. Kalau lari jauh sangat tu kita kena cepat-cepat buat sesuatu. Kalau variance dia sekitar less than 10%, maksudnya kalau dia lebih ataupun dia kurang tu less than 10%, maksudnya okey, kita boleh teruskan dengan strategi, kita boleh teruskan dengan taktik-taktik yang kita buat sekarang. Tapi kalau jauh sangat variance-nya, kita cepat-cepat kena zoom in. Kat mana sebenarnya isu sebenar? Kalau kita target sebulan 100,000 tapi kita dapat 20,000 sahaja, huge gap ni. Jadi mesti ada something wrong. Adakah kita punya forecast tu terlalu besar, unrealistic, ataupun sebenarnya ada perkara-perkara lain yang kita kena quick remedy, kena betulkan cepat-cepat. Jadi sekurang-kurangnya itu mengambil masa sekitar sebulan ataupun 2 minggu ataupun seminggu, bergantung kepada jenis bisnes tuan dan puan lah. Kalau tuan dan puan trading jual barang dia cepat, jadi tuan dan puan boleh tengok measurement tu dalam seminggu boleh nampak. Tapi kalau servis dia lambat sikit. Servis mungkin ambil masa sebulan 2 bulan baru nampak, dan kena cepat-cepat betulkan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan dah ada banyak list of prospect, dah ada banyak leads tapi tak convert. Apa nak buat? Kadang-kadang tuan dan puan dah banyak sale, banyak orang beli, tapi duit yang ada tak cukup. Contoh duit yang ada tak cukup macam mana? Ataupun tuan dah promo dah ramai orang masuk tapi tak cukup. Adakah produk ataupun servis tu yang tak cukup? Kadang-kadang orang dah masuk, dia masuk kedai kita, dia dah tengok kita punya website apa semua, tapi tak ada barang untuk dia. Barang untuk dia tu tak ada. Jadi dia keluar tanpa membeli. Ada kemungkinan macam itu. Jadi tuan-tuan pun perlu lihat semula faktor-faktor ini. Jadi kita boleh rancang dengan baik macam mana dan bila sebenarnya pelanggan kita boleh bawa revenue untuk syarikat kita. Ada customers must buy. Jadi kita punya amount ataupun kita punya cara ataupun bagaimana pembelian-pembelian ini berlaku yang memerlukan kita rancang dan susun. Okey, jadi untuk itu tuan-tuan puan, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang dapat bersama-sama hari ini, sama ada tuan dan puan menonton secara live ataupun menonton secara rebroadcast. Saya ucapkan terima kasih tuan dan puan. Jadi dari masa ke semasa akan ada video-video tambahan. Saya jemput tuan dan puan untuk ke www.noraminaomar.com, dan pada masa yang sama tuan dan puan boleh lihat maklumat-maklumat tertentu yang sentiasa dikemas kini di page ini, Life Track Learning Resources, dan juga di personal wall saya Nur Aminah Omar di Facebook, dan sekali-sekali ada banyak di blog sana www.noraminaomar.com. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Akhir sekali tuan dan puan, sekali lagi setiap hari sudah tentulah kita kata kita panjatkan kesyukuran dan kita sentiasa panjatkan doa. Panjatkan doa bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk keluarga kita dan juga masyarakat sekeliling dan juga komuniti yang kita ada sekarang ni. Jadi untuk itu tuan dan puan, semoga hari ini, hari Ahad ni, dengan keadaan sejuk mendung lagi ni, tak ada matahari, dah masuk hari ketiga tak ada matahari, kita doakan kawan-kawan kita di lokasi-lokasi yang mudah, yang dah dijangkakan kena banjir ni, kita doakan supaya urusan dipermudahkan. Jadi untuk itu tuan dan puan, assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.